Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.36 Januari 2020. Saya Syahira Izzati Yaakob. Tajuk utama tengah hari ini. Pemandu 53 tahun ini enggan berhenti meskipun kemalangan. Pihak pendakwaan mahu cabar kebolehpercayaan Najib Razak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengguna jalan raya di Georgetown gempar selepas seorang pemandu kereta yang terbabit dalam kemalangan enggan berhenti, sebaliknya bertindak menyirit sebuah motosikal bersamanya. Kejadian berlaku di Jalan Jelutung kira-kira jam 12 tengah malam tadi. Tindakan pemandu terbabit dirakam oleh orang ramai sebelum rakaman dibuat naik dan tular di media sosial. Difahamkan kereta jenis Proton Prevey berkenaan dipandu lelaki berusia 53 tahun datang dari arah Jalan Gurdwara menghala Jalan Sungai Pinang. Sebaik tiba di Jalan Gurdwara, kenderaan itu telah melanggar sebuah motosikal yang diletakkan di tepi jalan. Pemandu bagaimanapun tidak menghentikan keretanya, sebaliknya terus menyeret motosikal sehingga Jalan Jelutung. Cubaan orang ramai menyuruh pemandu itu berhenti tidak diindahkan. Dia akhirnya berhenti berhampiran lampu isyarat di Jalan Sungai Pinang sebelum ditahan polis. Pemandu terbabit telah dibawa ke Hospital Besar Pulau Pinang bagi diambil sampel darah untuk ujian alkohol. Kes disiasat mengikut Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan. Vivo V17, detik indah melangkaui jangkaan. 32 megapiksel Ultra O-Skin Swafoto. Vivo. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menerima permohonan pihak pendakwaan agar Datuk Seri Najib Razak yang berdepan kes pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan dana RM42 juta SRC International Sdn Bhd dibicarakan kerana memberikan keterangan bercanggah semasa memberi kenyataan kepada mahkamah dan SPRM. Hujah Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali selepas meneliti hujah-hujah yang diberikan kedua-dua pihak. Beliau berpendapat permohonan itu bukan tanpa merit. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Datuk V. Sitambara memohon untuk mencabar kebolehpercayaan bekas Perdana Menteri itu yang memberi keterangan bercanggah mengikut Seksyen 145 dan 155 Akta Keterangan. Ujarnya, Datuk Seri Najib sendiri mengakui bahawa terdapat percanggahan serius dalam kenyataan saksinya berbanding apa yang diberitahu beliau kepada SPRM. Sementara itu, Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah yang mewakili Datuk Seri Najib berhujah, cubaan pihak pendakwaan mahu mengenakan tindakan ke atas bekas Perdana Menteri itu dibuat tanpa niat yang baik. Ini kerana menurutnya pihak pendakwaan hanya membuat permohonan tersebut hari ini, iaitu sehari sebelum Mahkamah Tinggi mendengar permohonan tertuduh mendapatkan pakar tulisan tangan bagi meneliti tanda tangan yang dirujuk pada dokumen penting SRC. Sejurus mengumumkan keputusan itu, Hakim Muhammad Nazlan menangguhkan perbicaraan sehingga jam 2 petang ini. Melangkah ke dekad baru tahun 2020, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mahu resolusi tahun baru yang dibuat menjayakan negara, terutama ke arah mencapai status negara maju setanding negara membangun lain menjelang tahun 2030. Berucap sewaktu pertemuan pertama bersama warga Jabatan Perdana Menteri pagi tahun ini di Putrajaya pagi tadi, Tun Dr. Mahathir berkata matlamat untuk mencapai status negara maju boleh dicapai sekiranya semua pihak menumpukan kepada usaha menjayakan semua dasar, rancangan dan strategi yang telah diatur oleh kerajaan. Saya cuma berharap semua pihak akan tumpukan kepada negara, bukan kepada diri sendiri, tetapi kepada negara. Ya, memang kita bekerja untuk mendapat pendapatan tertentu, tetapi itu adalah hanya sebahagian saja daripada tanggungjawab kita. Yang lebih utama ialah kejayaan kerja kita, bukan saja memenuhi masa,
tetapi memenuhi masa dengan kerja-kerja yang akan menyumbang kepada pembangunan negara. Bagi mencapai matlamat itu, Malaysia akan menceburi bidang canggih supaya negara akan dilihat sebagai negara yang moden dan boleh bersaing dengan negara maju yang lain. Menurut Tun Dr. Mahathir, bidang teknologi Malaysia mampu mengambil bahagian dan mengeluarkan barangan canggih yang diperlukan untuk pembangunan negara dan dunia. Tun Dr. Mahathir juga menggesa barisan kabinet dan pegawai kerajaan untuk mengetepikan perasaan peribadi supaya dasar baru Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 dapat dilaksanakan dengan jaya. Kita bukan saja menyatakan wawasan ini, tetapi kita harus melaksanakannya. Untuk ini banyak kerja-kerja perlu dilakukan oleh kedua-dua pihak. Kerajaan yang dipilih oleh rakyat dan jentera kerajaan yang kekal. Kerjasama ini amat penting sekali kalau kita ingin melihat kejayaan negara kita. Perasaan diri sendiri tidak sepenting seperti kejayaan pembangunan negara. Selain itu, kerajaan akan memperkenalkan cara untuk membantu meningkatkan pendapatan golongan berpendapatan rendah, namun ia perlu disambut dan diamalkan oleh mereka. Hadirin sekalian yang ada kaitan dengan segala urusan. Baik, kerajaan menjanjikan kuota 30% tender pembinaan diberikan kepada kontraktor Bumi Putra sepanjang tahun 2020. Persatuan Kontraktor Bumi Putra Malaysia PKBM berharap janji itu ditepati bagi memastikan mereka terus berdaya saing dalam industri. Kita nak pastikan kerajaan tunai janji itu. Ini ialah mustahak kerana kita di persatuan bercakap kepada akar umbi bahawa kerajaan akan laksanakan, akan memberi 30% kerja-kerja daripada semua kementerian kepada kontraktor Bumi Putra. Jadi kita harap benda itu akan jadi. Sektor pembinaan dijangka lebih rancak tahun ini susulan penyambungan semula beberapa projek mega. Dalam Belanjawan 2020 yang dibentangkan Oktober lalu, kerajaan memperuntukkan sekurang-kurangnya 30% tender projek bernilai 1.3 bilion ringgit khusus untuk kontraktor Bumi Putra. Tender melibatkan pembinaan hospital, klinik kesihatan, sekolah dan bangunan kerajaan di seluruh negara. Selain itu, sebanyak 1 bilion ringgit pembiayaan diperuntukkan khusus untuk subkontraktor tempatan dalam projek laluan rel Pantai Timur ECRL. Syarikat penyedia perkhidmatan penyelenggaraan bilik bersih Supergenics berhad menjadi syarikat pertama disenaraikan di pasaran LEAP Bursa Malaysia pada 2020. Sahamnya dibuka pada harga 22.5 sen atau 12.5% premium berbanding harga tawaran awam permulaan IPO pada 20 sen sesaham dengan 700 saham didagangkan. For the past years, our existing customers were all mainly in Selangor. So with the IPO, we can enhance and increase our workforce so that we can touch on more geographical ground. So currently, we are in the talking with the clients is in Penang, Johor, Brunei, as well as Indonesia. Supergenics mensasarkan meraih 5 juta ringgit daripada penyenaraian itu dengan 2 juta ringgit diguna untuk modal kerja bagi mengambil kontrak bernilai lebih tinggi dan menggaji lebih ramai pekerja profesional. Ia juga berharap dapat menembusi pasaran ACE dalam tempoh 2 tahun akan datang. Ketika ini, Supergenics berjaya merekodkan 13.5 juta ringgit tempahan kontrak. Setiap kali musim panas dan kering yang disertai tiupan angin kencang tiba, ia menjadi waktu paling dinanti-nanti untuk menguji keupayaan WOW menerjah ruang angkasa. Tradisi itu juga adalah simbolik bermulanya musim angin timur di Perlis.
Di Perlis ketika ini, orang ramai tanpa mengira usia mengambil kesempatan musim tiupan angin timur untuk menerbangkan wow. Antara yang dimainkan adalah wow bulan, wow jalabudi dan wow kucing. Pun begitu, Perlis lebih sinonim dengan wow helang yang rupanya sama dengan wow merak cuma tidak berekor panjang. Kebiasaannya, wow helang akan dipasang dengan dengung atau busur pada bahagian atas bertujuan menghasilkan bunyi dengungan setiap kali angin melalui tali busur yang direntang. Seorang pembuat wow dari Cuping, Muhammad Zaki Yaakob, 50 tahun berkata, wow bukan lagi permainan kampung. Tak kira apa sahaja jenisnya, wow sudah lama dikomersialkan dan mendapat permintaan dari seluruh negara. Muhammad Zaki yang lebih dikenali dengan panggilan Ki-Wow menghasilkan wow sejak berusia 12 tahun lagi. Dengan teknik tertentu, Ki-Wow mampu menghasilkan wow yang boleh terbang pacak di atas kepala. Kena simpan 6 bulan lah paling-paling cepat untuk bagi dia kering. Buluh dia lambat kering. Kalau kita jemuk pun dia tak akan kering lah. Kita simpan lagi. Kalau tetok tahun ni buat tahun depan elok. Dia payah rosak. Kadang-kadang buluh tu bila dia kena angin terlampau kuat, dia akan rosak. Bukan rosak macam mana, dia apa? Sayap dia ni yang selalu rosak ni. Ni. Kalau buluh tu kalau kita simpan lama, dia tahan lah. Katanya tempahan dapat mengambil masa antara 3 ke 4 hari dengan setiap wow dijual antara 50 hingga ratusan ringgit. Wow buatannya juga gagah melayang dengan ketinggian antara 150 hingga 300 meter di udara. Musim angin timur kebiasaannya bermula awal Januari lalu dan dijangka berakhir pada April. Satu keluarga, satu jus Nusantara Gold. Dengan matlamat mahu menjadikan seluruh isi keluarga memiliki tahap kesihatan yang baik secara menyeluruh, jus Nusantara Gold diformulasi khas agar boleh diambil semua usia termasuk kanak-kanak seawal 4 tahun. Jus Nusantara Gold diformulasikan khusus bagi membantu menyingkirkan toksin sekaligus menjadi makanan tambahan pembekal tenaga untuk aktiviti harian agar pengguna terus kekal cergas sepanjang hari. Istimewa jus Nusantara Gold adalah gandingan bahan dan herba terbaik seperti delima, habati sauda, madu, kurma, lempoyang, temu hitam, biji selasih, halia bara, cekur, kunyit, kulit kayu manis dan lain-lain yang berfungsi mengekalkan tenaga seharian selain membantu meningkatkan kesihatan anda. Jus Nusantara Gold masih mengekalkan khasiat yang sama seperti jus Nusantara biasa, tetapi keberkesanannya adalah 3 kali ganda lebih daripada jus Nusantara biasa. Penambahbaikan ini adalah rumusan terbaharu pakar pemakanan yang diiktiraf. Melengkapkan lagi penjagaan kesihatan secara menyeluruh, Almas turut mengeluarkan madu asli yang diimport khas dari Gunung Sabalan, Azerbaijan. Dengan kualiti yang terjamin, pengguna ditawarkan dengan 2 jenis madu asli yang dibotolkan iaitu madu beserta sarang dan madu tanpa sarang. Madu asli Almas Organik yang terdiri daripada sarang dan tanpa sarang mempunyai pelbagai khasiat yang boleh dimanfaatkan pengguna dan membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih berkualiti. Seperti yang semua tahu, madu merupakan antara makanan terbaik dunia semestinya penuh dengan khasiat untuk tubuh badan. Madu asli organik Almas ini ditawarkan pada harga yang sangat istimewa untuk pengguna yang terawal sahaja. Manakala untuk akan datang, madu asli Almas ini akan dikeluarkan pada isian yang lebih kecil iaitu 400 gram tapi pada harga yang sama. Jadi cepatlah rebut peluang untuk dapatkan madu asli organik Almas ni sekarang. Almas Beauty. 9 terbunuh dalam serangan terbaru tentera Syria pimpinan Bashar al-Assad di area Idlib. 20 lagi cedera termasuk kanak-kanak. Serangan dipercayai menyasarkan sebuah masjid, taska dan sekolah. Visual ini dirakam pasukan kecemasan White Helmets yang bergegas ke lokasi kejadian sejurus menerima panggilan kecemasan. Mangsa yang cedera dikejarkan ke hospital untuk rawatan segera. Sebelum ini, tentera Syria bersama sekutunya Rusia melancarkan 13 serangan udara di 7 kawasan di Idlib.
Parlimen Iraq meluluskan ketetapan mendesak tentera Amerika Syarikat keluar dari negara itu. Keputusan dibuat susulan serangan drone oleh Amerika Syarikat pada Jumaat lalu yang meragut nyawa Komander Tentera Iran di Iraq, Qasem Soleimani. Majoriti daripada kira-kira 180 ahli parlimen yang hadir menyokong resolusi itu. Resolusi mendesak kerajaan menamatkan perjanjian penghantaran tentera Amerika Syarikat ke Iraq. Penghantaran mula dilakukan sejak lebih 4 tahun lalu bertujuan membantu Iraq menentang kumpulan Daesh. Dianggarkan terdapat kira-kira 5,200 orang tentera Amerika Syarikat di Iraq ketika ini. Sebarang penarikan balik kumpulan tentera terbabit dikhawatiri akan menyebabkan kumpulan Daesh di Iraq bangkit kembali. Ramai ahli parlimen daripada kumpulan Sunnah dan Kurdish tidak hadir ke sesi persidangan itu, dipercayai kerana mereka tidak bersetuju dengan pembatalan perjanjian dengan Amerika Syarikat itu. Iran mengisytiharkan negara itu tidak lagi terikat untuk patuh dengan perjanjian nuklear tahun 2015. Pengumuman mengenainya dibuat melalui televisyen rasmi Iran IRIB. Menurut siaran televisyen itu, Iran tidak lagi mempunyai had untuk kerja operasi termasuk dalam bidang pembangunan dan penyelidikan, memperkaya kapasiti peratusan serta jumlah stok. Ia selaras pengenduran dalam langkah akhir Iran di bawah Plan Tindakan Komprehensif bersama JCPOA. Pengumuman dibuat kurang 72 jam selepas serangan udara Amerika Syarikat yang meragut nyawa Komander Iran, Qasem Soleimani. Perjanjian yang diatur Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan diawasi pakar-pakar dari negara kuasa besar dunia itu bertujuan menyekat Iran daripada mempunyai cukup bahan untuk membina senjata nuklear.